Assalamualaikum semua, bersama aku lagi di dalam Buletin Gadget Wiser dan seperti biasa, minggu ni ada beberapa berita menarik dan terkini ingin aku kongsikan, baik dari dalam maupun luar negara. Antara berita yang aku ingin sampaikan adalah My50 akan tersedia dalam app Touch 'n Go e-wallet. Seterusnya, BlackBerry akan menjalinkan kerjasama dalam memperkukuhkan keselamatan cyber. Serta kini secara rasminya ChatGPT Search telah pun dilancarkan. Jadi guys, tanpa membuang masa, jom aku teruskan. My50 akan tersedia dalam aplikasi Touch 'n Go e-wallet. Kini, perancangan Kementerian Pengangkutan untuk mengintegrasikan pas pengangkutan awam bulanan My50 dengan Touch 'n Go e-wallet. Ini adalah bagi memudahkan para pengguna dalam memperbaharui pas mereka secara digital. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke menjelaskan bahawa inisiatif ini akan dijangka siap akhir tahun ini dan tujuannya adalah untuk tidak menyusahkan pengguna untuk perlu beratur di mana-mana stesen LRT maupun MRT. Jadi dengan langkah ini, pembelian pas dari dalam Touch 'n Go e-wallet akan jadi lebih mudah untuk para pengguna. Jadi tak perlu lagi lah sampai nak beratur panjang dekat mana-mana kaunter. Buat je semua tu hanya terus dari dalam app. Integrasi ini juga memajukan sistem pengangkutan awam jadi lebih efisien serta mesra pengguna. Amerika Syarikat mahu jawapan bagaimana chip TSMC berada dalam perhati Huawei. Amerika Syarikat sekarang ini menuntut jawapan daripada Jabatan Perdagangan dan juga TSMC, iaitu syarikat pembuatan chip dari Taiwan. Jabatan Perdagangan dan TSMC pun belum menjawab sebarang respon ataupun sebarang komen berkenaan ini. Menurut laporan Reuters pada hari Rabu lepas, bahawa TSMC ini telah pun menghentikan sebarang penghantaran kepada pelanggan setelah mendapati salah satu chipnya kini berada dalam produk Huawei. Samsung mungkin gugurkan penjenamaan Galaxy untuk peranti andalan. Menurut laporan eToday, pendedahan bahawa Samsung sedang meneroka inisiatif penjenamaan baru yang mungkin akan menyaksikan syarikat itu menjual telefon pintar andalannya di bawah penjenamaan selain daripada Galaxy. Kalau diikutkan sekarang ni, Galaxy ni adalah sebuah nama untuk semua peranti Samsung, baik dari telefon, tablet, produk jam dan juga cincin pintar. Lepas ni mungkin ada nama baru untuk setiap kelas tersendiri. Contohnya bagi membezakan antara smartphone flagship serta mid-range. Siri Xiaomi 15 dilancarkan di China, Snapdragon 8 Elite dengan bateri 6100 mAh. Kini peranti pertama dengan jenaan chip Snapdragon 8 Elite telah pun secara rasmi dalam pasaran China, iaitu Xiaomi 15 dan juga Xiaomi 15 Pro. Dan pada minggu lalu, kedua-dua model ini menjadi yang pertama dilancarkan dengan jenaan chip Snapdragon 8 Elite yang berasaskan Note 3 nanometer generasi kedua. Selain itu, untuk varian Pro menampilkan beberapa ciri premium tambahan dengan bateri kapasiti lebih besar serta 5 kali periskop. Dan ketika ini, peranti Xiaomi 15 series ini hanya tersedia dalam pasaran China saja dan mungkin akan masuk ke pasaran Malaysia pada bulan Februari tahun depan. Dan kurang pastilah sama ada 15 series ini akan dibawa masuk untuk versi Pro ataupun tidak. Sebab kalau diikutkan sebelum ni, untuk Xiaomi 14 Pro tidak dibawa atau dijual secara global. Sebaliknya hanya melancarkan Xiaomi 14 dan juga Xiaomi 14 Ultra. BlackBerry jalin kerjasama ISC2 perkukuh keselamatan cyber ASEAN di Cyberjaya. Lama dah kan kita tak dengar pasal nama BlackBerry ni, dan sekarang ni telah pun menjalinkan kerjasama dengan ISC2 untuk memperkukuhkan tenaga kerja keselamatan cyber di Malaysia dan ASEAN. Kursus keselamatan cyber bertaraf global sekarang ni telah ditawarkan bagi melatih profesional keselamatan digital dengan piawaian tertinggi melalui Pusat Kecemerlangan Keselamatan Cyber di Cyberjaya. Antara kursus-kursusnya adalah CISSP, CCSP sebagai sebahagian daripada kurikulum keselamatan cyber CCOE. Menurut Han Terli, pengarah CCOE, inisiatif ini adalah langkah persiapan untuk tahun kemahiran 2025 bagi memastikan lebih ramai bakat tempatan mempunyai kemahiran keselamatan cyber yang tinggi. Tambahnya lagi, dengan kerjasama ini dapat memperkukuhkan matlamat Malaysia dalam mengukuhkan infrastruktur cyber dalam rantau ini. OpenAI lancar ChatGPT Search, enjin carian dikuasakan AI. Seperti biasa, sebelum ini acap kali ataupun sering kali kita dengar pasal ChatGPT ni kan. Dan sekarang ni pada bulan Julai lepas, OpenAI telah pun memperkenalkan enjin carian ataupun search engine yang
yang dikuasakan oleh AI mereka iaitu ChatGPT Search. Dan secara rasminya enjin carian tersebut boleh diakses kepada pengguna berbayar dan juga yang mana telah pun mendaftar minat melalui senarai tunggu ataupun kita panggil waitlist. Selain itu, menurut kenyataan daripada OpenAI, yang ChatGPT Search ini boleh buat carian yang lebih pantas dan memberikan jawapan yang lebih tepat serta relevan berdasarkan pertanyaan pengguna. Tapi kan, adakah mampu ataupun tidak ChatGPT Search ini dalam bersaing dengan Google Search? Jadi itulah dia senarai berita pada minggu ni, dan pastikan korang like, share dan kongsikan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Terus setia bersama kami di Wiser dan jumpa lagi korang di video yang seterusnya. Ciao.